Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan uh, sambung lagi matematik 3/5 kita. Masih lagi tajuk yang kelima iaitu kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, hari ini kita akan belajar untuk membuat dan menentusahkan konjektor tentang sifat kalis tukar tertib terhadap gabungan transformasi. Okey, macam mana tu? Okey, tengok contoh ni. Okey, Rajah menunjukkan satu objek pada satakan S. Diberi bahawa A adalah translasi 31, B pantulan pada paksi Y, C putaran 180 darjah pada asalan. Soalannya, tentukan sama ada setiap gabungan transformasi yang berikut mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okey, kita boleh rujuk buku teks muka surat 156 ya. Okey, jadi kita tengok yang pertama dahulu iaitu gabungan transformasi AB. Okey, untuk gabungan transformasi AB ni kita kena buat dua kali lah. Maksudnya kita buat AB, selepas tu kita buat BA. Sebab apa? Sebab kita nak tengok hasilnya nanti. Okey. Okey, yang pertama. Okey, untuk AB, okey, AB maksudnya kita laksanakan dulu B. B adalah pantulan. Jadi, objek A ni bila kita pantul, kita dapatlah imej yang pertama. Okey, selepas tu, lepas dapat imej tu, kita sambung dengan translasi 31. Okey, jadi kita akan dapatlah dekat sini imej yang kedua. Jadi, imej yang pertama ni bila translasi dapat 31, dia bergerak 31 ke sini. Itu jawapan untuk gabungan transformasi AB. Sekarang ni kita buat gabungan transformasi BA pula. Okay, untuk BA kita buat A dahulu. A maksudnya translasi 31. Okey, maksudnya kita mula semula daripada objek A. Okey, kita buat translasi 31. Okey, selepas itu kita sambung dengan pantulan pada paksi Y. Kita pantul pada paksi Y dan kita dapatlah hasilnya di sini. Okey, kita banding tengok hasil untuk AB dan juga BA tidak sama oleh kerana itu jadi AB tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okey, itu yang pertama. Okey, tengok pula B untuk gabungan transformasi BC. Okey, kita buat dahulu transformasi BC iaitu C. C adalah putaran. Maksudnya objek A ni kita putarkan 180 darjah pada asalan. Okey, kita akan dapatlah dia punya imej yang pertamanya kat situ. Okey, selepas tu kita sambung dengan pantulan pada paksi Y. Okey, ini adalah hasilnya bila kita buat gabungan BC. Okey, yang kedua kita buat pula gabungan CD. Maksudnya kita buat B dahulu. Maksudnya mula daripada objek A yang asal tadi tu. Okey, CB kita buat B dahulu. Kita pantul dahulu pada paksi Y. Okey, daripada selepas kita pantul barulah kita buat putaran 180 darjah pada asalan. Jadi, bila kita buat putaran, kita akan dapatlah hasilnya. Okey, imej yang kedua ni. Hasilnya sama kan? Oleh kerana hasilnya sama, maka kita katakan gabungan transformasi BC mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okey? Okey, seterusnya kita akan memerihalkan gabungan transformasi. Okey, memerihalkan ni maksudnya kita kena huraikan ataupun kita kena tuliskan sama ada transformasi itu kita menggunakan translasi, putaran ataupun pantulan ataupun pembesaran. Okey, untuk contoh yang ni dia kata dalam rajah di bawah I tanda ialah imej bagi I. Maksudnya di bawah gabungan transformasi ST. Maksudnya bermula daripada I yang warna biru ni, okey, akhirnya akan mendapat hasilnya adalah I tanda yang warna pink ni. Okey, dia kata perihalkan transformasi. Bila perihal, kita kena tulis dalam bentuk ayat. Apa dia T? Maksudnya daripada I ni, okey, sebelum kita dapat I tanda ni, imej yang terakhirnya, kita kena buat apa dulu? Okey, automatiklah kita kena buat putaran. Okey, tengoklah kalau daripada dia punya sisi ataupun bucu objek ni dengan bucu imej, okey, kita sambungkan dulu. Okey, lepas tu kita cari dia punya titik tengah dia. Okey, selepas tu barulah kita putarkan. Okey, bila kita putar, kita dapatlah imej yang pertama di sini. Okey, bila kita dapat imej di sini, maka kita kena tulislah dia punya dia punya transformasinya. Jadi kita tulis T ialah putaran 180 darjah pada titik negatif 26. Okey, negatif 26. Okey, selepas itu untuk kita dapat imej yang terakhir ni, okey, kita nak buat apa? Kita akan daripada
saiz yang kecil menjadi saiz yang besar. Okey, tentulah kita akan menggunakan pembesaran. Okey, macam mana kita nak tentukan dia punya pembesarannya? Okey, kita sambung dulu sisi yang sepadan. Yang pertama, sisi sepadan yang kedua. Okey, kita dapatlah dia punya image dia. Okey, tempat persilangan antara garis yang kita sambung tadi tu itu ialah pusat pembesaran. Okey, jadi bila dah kita dapat pusat pembesaran, faktor skalanya kita ambil panjang sisi image bahagi dengan panjang sisi objek. Jadi panjang sisi image, okey, image yang kita dapat yang ambil yang atas ni 2 bahagi dengan objeknya adalah 1, so 2 bahagi 1 dapat 2 lah. So faktor pembesaran faktor skalanya adalah 2. Jadi kita tulis sebagai S ialah pembesaran. Okey, faktor skala 2 pada titik 16. Nah, kat sini, koordinat kat sini adalah 16. Okey. Okey, seterusnya, dia kata, perlihat yang satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Maksudnya, tadi ni kita buat 2 kali. Kita gabung sekali. Kita gabung antara 2 transformasi. Sekarang ni, kita hanya buat satu sahaja transformasi tunggal, tetapi terus dapat dia punya hasilnya ataupun image-nya E ni. Okey, macam mana nak buat? Okey, kalau kita tengok dia punya image-nya, dia ialah pembesaran. Okey, dia ialah pembesaran. Tetapi kalau kita perasan, okey, pembesarannya, okey, dia arah yang berlawanan ataupun arah yang berlainan. Bila arah yang berlainan, automatik faktor skalanya ada tanda negatif. Walaupun image-nya membesar, tetapi bila arah yang berlainan, kita faktor skalanya adalah dalam negatif. Okey, jadi macam mana kita nak tahu dia punya pusat pembesaran? Okey, mula-mula kita sambung dahulu antara bucu yang sepadan. Okey, sambung lagi. Okey, sambung lagi dan kita dapatlah titik persilangan antara ketiga-tiga hasil sambungan kita tadi tu. Okey, di situ ialah pusat pembesaran. Jadi selepas kita dapat pusat pembesaran, okey, faktor skalanya ambil panjang sisi bahagi dengan panjang objek. Panjang sisinya 2 bahagi panjang objeknya 1, so kita akan dapat 2 lah. Oleh kerana arah yang bertentangan, so dia ada tanda negatif. Jadi macam mana kita nak perihalkan, kita tulis, okey, ST ialah pembesaran, okey, pada titik negatif 3, 6, okey, faktor skala negatif 2. Okey, anak-anak. Okey, itu sahaja. Terima kasih.